Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari itu kita kata Ahmad Zahid Hamidi akan pancung semua penyokong Ismail Sabri Yaakob semasa pilihan raya ini. Zahid akan tentukan yang orang kuat atau penyokong Ismail Sabri tidak akan diberi kerusi untuk bertanding. Silap-silap, kalau ikut cerita Lokman Nur Adam, Ismail Sabri Yaakob sendiri tidak akan diberi kerusi. Tapi akhirnya apa yang Lokman cakap tu tidak berlaku lah. Ismail Sabri diberi kerusi untuk bertanding, cuma orang dia saja semua dipancung tidak diberi kerusi untuk bertanding. Dan ini kita sudah kata awal, in fact Lokman pun dah cerita benda ni, bukan kita saja yang cakap. Tapi mereka kata bohong, fitnah, tak betul, macam-macam. Bila kita kata sesuatu yang mereka tak suka, mereka kata bohong, fitnah, fake news dan sebagainya. Akhirnya berlaku. Dulu dah kita kata, sebelum pilihan raya yang lepas, sebelum PRU 14, kita dah kata sekira UMNO Barisan nak bertanding 3, 4, 5 penjuru, kalau tidak buat satu pakatan dengan PAS, maka UMNO dan Barisan akan kalah pilihan raya tu. Mereka kata mereka boleh menang 135 kerusi bertanding solo. Tak payah buat pakatan dengan sesiapa. Mereka tak perlu buat satu deal dengan PAS, oleh kerana without PAS, without anyone, dia orang boleh menang dengan satu majoriti. Tapi mengikut laporan Prisik, sekira UMNO dan Barisan bertanding 3-4 penjuru dan tidak buat pakatan dengan PAS, maka UMNO tidak akan menang ataupun Barisan tidak akan menang 100 kursi pun. 8 hingga 90 dan UMNO lagi kurang dari itu. Ini dia kata bohong, fitnah. Cuma maknanya PAS ni desperate. PAS ni nak tumpang UMNO Barisan sebab mereka nak duduk dalam kerajaan. Jadi dia putar cerita ni supaya maknanya UMNO dan Barisan ni terdesak dan buat deal dengan PAS. So, okey, mereka masuk pilihan raya yang lepas pada tahun 2018 solo dan kalah. Seperti laporan tu dan seperti yang kita kata. Jadi, semua yang mereka kata fitnah, bohong, tipu, fake news, akhirnya terbukti betul. Mulai dari ramalan PRU 14 hingga ke hari ini. Kita dah kata dah, Mahathir selepas bentuk kerajaan, Mahathir tidak akan serah kuasa kepada Anwar dalam 24 bulan. Dia kata, oh ini propaganda pembangkang. Semasa tu kita dianggap pembangkang, mereka kerajaan. Ini semua fitnah pembangkang, propaganda pembangkang untuk nak melagakan Anwar dengan Mahathir. Akhirnya Mahathir yang umum, dia tidak boleh serah kuasa ke Anwar dalam 24 bulan sebab banyak lagi yang dia perlu buat. Mungkin dia akan consider cukup tahun. End of the year 2020. Jadi akhirnya Anwar terpaksa gulingkan Mahathir untuk ambil alih. Tapi kita kata dah, kalau Anwar gulingkan Mahathir atau Pakatan gulingkan Mahathir, Mahathir tidak akan serah kuasa ke Anwar. Mahathir lebih rela serah kuasa ke orang lain daripada serah ke Anwar. Tapi mereka confident, mereka kata ini batu api ini. Dan ini propaganda pembangkang nak melagakan pemimpin. Akhirnya mereka gulingkan Mahathir. Mahathir serah kuasa ke Muhyiddin Yassin, bukan ke Anwar. Fitnah ke? Dan kita kata dah, tahun 2019 lagi, apabila usaha untuk menjatuhkan Mahathir, mereka tahu, Anwar kata, I have the numbers. Mereka tahu mereka perlu lebih dari 112 ahli parlimen. Dan sekiranya mereka bertindak terhadap Mahathir, maka sokongan Mahathir dan beberapa ahli parlimen tu akan hilang.
Mereka tidak cukup 100 kerusi parlimen juga. Dan dia Anwar buat deal dengan Zahid. Dan Anwar telah umum yang apabila Anwar menghadap Agung, Anwar telah maklum kepada Agung bahawasanya dia bukan saja dapat sokongan dari Pakatan Harapan, dia juga dapat sokongan dari UMNO. Dan ini telah didedahkan kepada tuanku, dan Zahid pun kemudian membuat surat menyokong Anwar jadi Perdana Menteri. Ini juga mereka kata fitnah, fake news, pembohongan. Akhirnya dibukti. Salinan surat tu pun ada. Dan apabila mereka nak jatuhkan Muhyiddin, mereka nak buat satu gabungan di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan ini juga terbukti. Dan apabila mereka bertindak terhadap Muhyiddin, mereka ingat, okey, kalau mereka jatuhkan Muhyiddin, maka Anwar akan jadi Perdana Menteri. Akhirnya Ismail Sabri Yaakob yang naik jadi Perdana Menteri. Tapi di dalam UMNO sendiri, ramai tidak setuju. Ramai tidak sokong Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Mereka nak Anwar jadi Perdana Menteri. Dan yang utama sekali, dia punya ring leader ialah Ahmad Zahid Hamidi. The plan is jatuhkan Muhyiddin, Anwar jadi Perdana Menteri. Sama macam rancangan awal dulu. Jatuhkan Mahathir, Anwar jadi Perdana Menteri. Itu deal di antara Zahid dan Anwar Ibrahim dari awal. Jadi apabila dia tekan nak adakan pilihan raya tergempar, matlamat pilihan raya tu yang sedang berjalan dan dalam 2 minggu lagi akan selesai ialah untuk menjatuhkan Ismail Sabri. Kita dah dedah awal lagi dulu. Kalau pilihan raya tergempar diadakan, semua penyokong-penyokong Ismail Sabri Yaakob, orang Ismail Sabri Yaakob akan dipancung. Tidak akan diberi kerusi untuk bertanding. Dan Lokman Nur Adam pun dedah, silap-silap Ismail Sabri Yaakob sendiri tidak akan diberi kerusi untuk bertanding. Tapi sah, semua orang dia yang dia orang label sebagai penderhaka, semua orang dia akan dipancung. Ismail Sabri Yaakob, kalau dia boleh pun bertanding dalam pilihan raya, dia akan bertanding solo, seorang dia. Tidak ada lagi penyokong-penyokong orang kuat dia. Di dalam senarai calon yang akan bertanding dalam pilihan raya, they will make sure Ismail Sabri is isolated. And selepas pilihan raya ni, maknanya tidak akan ada orang ahli parlimen yang menang yang akan sokong Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Akhirnya, yang menjadi Perdana Menteri akan ditentukan oleh Ahmad Zahid Hamidi. Sebab Ahmad Zahid Hamidi ni Presiden Parti, kuasa menentukan Perdana Menteri ialah dia. Dan sekiranya Ismail Sabri Yaakob seorang diri, tak ada sesiapa ahli parlimen penyokong dia, maka Ismail Sabri Yaakob boleh dipancung dengan begitu senang. Ini kita telah dedah. Dan mereka kata bohong, tak betul, fitnah. Sekarang ni terbukti. Mana dia semua orang Ismail Sabri? Tinggal dia seorang saja. Orang dia semua dah kena bunuh. Habis. And deal di antara Zahid dan Anwar ni, dia termasuk syarat deal tu, termasuk sekiranya UMNO Barisan Nasional tidak menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan, Pakatan Harapan juga dijangka tidak akan menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan, maka Barisan dan Pakatan akan membentuk satu kerajaan unity government atau kerajaan perpaduan. Sebab mengikut jangkaan dan laporan perisik, tidak ada satu parti atau satu gabungan yang akan menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. There will be nobody who wins enough seats to form the government. Jadi, sekira nak bentuk kerajaan, perlulah dua parti atau dua gabungan membuat deal
dan membentuk kerajaan perpaduan ataupun unity government. So deal di antara Zahid dengan Anwar ni, Barisan dan Pakatan akan buat satu unity government atau kerajaan perpaduan dan Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Dan sekiranya Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar tidak akan bertindak untuk mendapat pengampunan untuk Najib Tun Razak. Cerita dia senang aja. Pakatan Harapan menang pilihan raya yang lepas PRU 14 atas kes 1 MDB. Dia kerana 1 MDB yang UMNO Barisan jatuh. Dan ini menjadi boleh dikatakan alat kempen bagi Pakatan Harapan. Kalau tak pasal 1 MDB, UMNO Barisan tak akan jatuh. Jadi takkanlah sekira Anwar jadi Perdana Menteri dia nak ampunkan Najib. Sebab kes Najib ni, kes 1 MDB ni kekuatan pakatan. Kalau Najib diampunkan seperti ramai orang UMNO ni berharap, maka kekuatan pakatan akan hilang. In fact, mereka bukan saja nak kes SRC ni kekal, tetapi kes-kes lain pun mereka nak Najib kalah yang sedang berjalan. Dan ada 2 lagi kes yang Zahid cadang untuk nak kenakan Najib. Satu kes ni LCS. Kes LCS ni hangat, menjadi kontroversi. Dan kes LCS ni melibatkan rasuah 20 juta Sing dollars. Lebih kurang 66 atau 67 juta ringgit. Zahid link Najib kepada kes ni. Walaupun yang terima duit tu Zahid, tapi Zahid nak beritahu kepada pihak berkuasa yang dia terima ni bagi pihak Najib. Bukan untuk dia. Untuk Najib. Dan dia juga link orang yang handle duit tersebut. Orang yang handle 20 juta Sing dollars. Sebelum tu, ada satu lagi kes melibatkan 110 juta ringgit. Orang ni juga yang handle bagi pihak Najib. Bermaknanya orang tersebut bukan orang Zahid, orang Najib. Cuma Zahid tolong negotiate, tapi yang handle semua ni is Najib punya orang tengah. Dan buktinya, sebab ini kes kedua, ada satu lagi kes 110 juta yang juga orang sama. Jadi bukan saja Zahid akan bantu Najib keluar penjara, tapi Zahid akan tambah lagi banyak kes terhadap Najib supaya Najib akan duduk dalam penjara lebih lama. Jadi selagi perbicaraan tu tak selesai dan ada kes-kes baru yang mereka nak timbulkan terhadap Najib, selagi kes-kes yang baru ni tak selesai, Najib tak boleh diberi pengampunan. Dia kena tunggu semua kes habis. Bila dah kita tahu berapa tahun Najib duduk dalam jail, barulah Najib boleh dipertimbangkan untuk diberi pengampunan. Dan dia akan diberi pengampunan selepas dia telah menjalani sekurang-kurang separuh dari hukuman. Bermaknanya Najib akan duduk dalam penjara lebih dari 10 tahun lagi. Dia tidak akan keluar. Dan ini sudah dipersetujui di antara Anwar dan Zahid. So, bila kita kata ni fitnah, bohong, ya okey, kita tunggu tengok. Tahun bila Najib akan dibebaskan? Tahun 2023 atau tahun 2033? Masa tu tak tahu Najib hidup lagi ke tidak, duduk dalam jail begitu lama. Bukan senang duduk dalam jail 10 tahun tu. Jadi, diorang ni, bila kita cakap sesuatu, walaupun benda tu benar, kalau mereka tak suka, cepat sangat fitnah lain ni. Okey, so far, dalam 5-6 tahun kebelakangan ni, semua yang kita telah dedah, beritahu yang mana yang tak betul, yang mana yang tak jadi. Bermulai daripada keputusan pilihan raya yang lepas, di mana kita kata kalau UMNO Barisan bertanding 3, 4, 5 penjuru, mereka akan kalah pilihan raya. Mana yang tak betul?
Semua betul. Semua berlaku. Jadi sekarang ni, orang UMNO ni, dia percaya sangat kepada Zaid. Dan semua yang dulu, kononnya orang kuat Najib, orang kuat bosku, orang yang yakin bahawasanya Najib ni difitnah, Najib ni dijaya, Najib ni menjadi mangsa dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tidak adil. Najib did not get justice or a fair trial. Najib is a victim of injustice. Mana orang tu semua sekarang? Where are they? Najib duduk seorang tu dalam penjara tu. Mana geng-geng bosku? Orang macam Hisham Jalil dulu. Sikit punya hebat ke kempen ni, kempen situ, mengadakan macam-macam event untuk membantu bosku. Hari ni mana dia orang? Dia orang semua dah jadi geng Ahmad Zaid Hamidi, bukan lagi geng Najib. Jadi orang Najib pun yang ramai dulu kononnya penyokong-penyokong bosku ni, semua dah berpaling tadah, semua dah kena beli oleh Zaid. Dan mereka ni semua yang kononnya orang kuat bosku ni, aktivis-aktivis bosku ni, sekiranya Zaid membuat deal dengan Anwar untuk membentuk satu kerajaan perpaduan, unity government, dengan Anwar sebagai Perdana Menteri, dia orang tidak akan bantah. They will not protest. Dia akan terima. Dia kata, iyalah, dah UMNO tak menang pilihan raya, terpaksalah kita terima sajalah. Termasuk terima bahawasanya Najib akan duduk dalam penjara lama dan Ismail Sabri akan dipancung. Ismail Sabri akan dipancung supaya Anwar boleh ambil alih sebagai Perdana Menteri. Fitnah, bohong, tak betul. We will wait and see. Betul tidak fitnah. Dan kita tengok apa dia nasib Najib, apa dia nasib Ismail Sabri Yaakob, dan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri sekiranya UMNO Barisan tak cukup kerusi, tidak menang pilihan raya, dan UMNO Barisan terpaksa membentuk satu kerajaan perpaduan dengan parti lawan. And you tell me, dah 10 perkara, 9 perkara yang dikata fitnah tu dibukti benar. One more to go. Kita tunggu selepas pilihan raya dan kita tengok betul ke tidak apa yang kita dok kata ni fitnah ataupun tak betul. Dan kita tanya balik Lokman Adam. UMNO Barisan menang besar. UMNO Barisan akan menang 2/3. UMNO Barisan tidak perlu membuat apa-apa deal. Baik dengan PAS, baik dengan PKR, baik dengan DAP. No Anwar, no DAP. Kepala bapa engkau, kita tengok apa akan berlaku. And then, beritahu saya, fitnah ke sahih? Assalamualaikum, salam sejahtera.